Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan tajuk cabaran sekularisme moden terhadap kehidupan seharian. Kumpulan kami terdiri daripada 7 orang ahli iaitu Aizah Mustaqilah, Ain Nurhaizi, Dania Sofia, Siti Hajar Auni Kalisyarihan, Nur Akilah dan Awang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auni Kalisyarihan akan menceritakan tentang perkenalan kepada tajuk kami. Pengenalan. Secularism atau the separation of church and state adalah ideologi yang membawa maksud tiada campur tangan antara agama dalam pentadbiran negara. Ideologi ini menekankan bahawa agama bukanlah perkara utama di dalam kehidupan masyarakat. Fahaman ini amat bertentangan dengan konsep yang diterapkan dalam agama Islam, di mana mengakibatkan lahirnya masyarakat yang tidak lagi cakna akan hal-hal agama maupun negara. Objektif. Cabaran sekularisme terhadap kehidupan seharian adalah isu yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Secara umum, sekularisme merujuk kepada pemisahan agama daripada urusan dunia. Cabaran ini boleh memberi kesan kepada kehidupan seharian masyarakat dalam pelbagai aspek seperti sosial, ekonomi dan politik. Dengan memahami kompleksitas cabaran ini, penting untuk mencari keseimbangan yang sejajar dengan nilai-nilai demokrasi dan kepelbagaian masyarakat. Kesedaran dan dialog antara pelbagai segmen masyarakat menjadi penting untuk merangkumi perbezaan dan mencapai persefahaman yang saling menghormati dalam masyarakat yang semakin kompleks dan berbilang budaya. Selain itu, dalam konteks Malaysia, cabaran sekularisme terhadap kehidupan seharian masyarakat Islam adalah isu yang penting. Cabaran ini memberi kesan kepada akidah dan kepercayaan masyarakat Islam. Seterusnya, sekularisme juga boleh mempengaruhi cara hidup masyarakat dalam bidang hiburan. Seiring perkembangan teknologi, kegiatan-kegiatan hiburan ini menjadi tumpuan dan mendapat liputan secara meluas dan dipaparkan secara langsung di kaca TV maupun melalui media massa lain, sama ada melalui surat khabar, radio, internet dan lain-lain lagi. Bagi sesetengah individu atau kumpulan dalam masyarakat yang mengekalkan nilai-nilai agama sebagai panduan utama, cabaran ini mungkin mencetuskan pertentangan dalam memilih hiburan dan menimbulkan ketidakselarasan antara nilai-nilai agama dan hiburan yang tersedia. Oleh itu, penting untuk mempromosikan dialog dan pengertian saling antara pelbagai segmen masyarakat untuk mencapai keseimbangan yang menghormati pelbagai nilai dan kepercayaan. Akhir sekali, sekularisme juga boleh membawa kesan positif seperti memberikan kebebasan berfikir dan membolehkan manusia untuk memisahkan urusan keagamaan dengan urusan keduniaan. Perpisahan antara urusan keagamaan dan urusan keduniaan yang diperkenalkan oleh sekularisme juga dapat mencegah dominasi satu agama terhadap yang lain dalam ranah politik. Ini membantu mewujudkan keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum bagi semua individu, terlepas dari latar belakang agama mereka. Seterusnya. Assalamualaikum, saya Aizah Mustaqilah binti Sulaiman akan menyambung pembentangan kami dengan kajian literatur. Cabaran sekularisme moden terhadap kehidupan seharian dapat merangkumi beberapa aspek yang mempengaruhi nilai, budaya dan amalan masyarakat. Sekularisme moden merujuk kepada pemisahan agama daripada bidang-bidang seperti politik, ekonomi dan pendidikan. Berikut adalah beberapa isu cabaran yang mungkin dihadapi oleh masyarakat terhadap pengaruh sekularisme moden. Isu yang pertama ialah isu pemilihan agama dan negara. Kedua, isu kebebasan beragama. Ketiga, isu nilai-nilai agama versus nilai-nilai sekular. Keempat, isu perubahan dalam amalan keagamaan. Kelima, isu konflik budaya. Keenam, isu pengaruh media massa dan budaya pop. Ketujuh, isu perubahan dalam struktur keluarga. Kelapan, isu konflik antara sains dan kepercayaan agama. Kesembilan, isu kehilangan identiti keagamaan. Kesepuluh, isu pendidikan sekular versus pendidikan keagamaan.
Untuk isu pendidikan sekular versus pendidikan keagamaan, melalui kajian literatur, kami mendapati bahawa pendidikan sekular menekankan pemisahan antara agama dan proses pembelajaran tanpa afiliasi keagamaan, bertujuan memberikan pengetahuan luas dan mengembangkan aspek holistik individu. Meskipun terpisah dari agama, pendidikan sekular tetap menekankan prinsip moral dan etika universal, menitik beratkan pada kehidupan saat ini dan masa depan di dunia ini tanpa keterlibatan langsung dengan konsep keabadian atau kemaslahatan manusia di alam yang kekal abadi. Untuk isu pengaruh media massa dan budaya pop, media massa yang terpengaruh oleh konsep sekularisme cenderung untuk menghadirkan berita dan maklumat dengan pendekatan yang lebih rasional dan berlandaskan fakta tanpa campur tangan unsur-unsur agama secara berlebihan. Selain itu, pengaruh tokoh-tokoh individu semakin meningkat dalam era digital dan media sosial, dengan aktivitis dan influencer mungkin mempromosikan pelbagai pandangan agama dan sekularisme. Untuk isu konflik antara sains dan kepercayaan agama, sekularisme adalah ideologi yang menolak nilai ketuhanan. Proses sekularisme telah berlangsung selama bertahun-tahun dan boleh berlaku dalam pelbagai cara. Selain itu, Barat mengambil alih kekuasaan ini dan menyuburkan proses sekularisasi selepas Empayar Islam Turki yang terakhir runtuh. Semua bidang ilmu termasuk sains dibersihkan sepenuhnya daripada sebarang elemen yang boleh dikaitkan dengan keagamaan. Golongan pemerintah yang ateistik menganggap kepercayaan kepada Tuhan tidak mempunyai nilai saintifik dan hanyalah fantasi. Seterusnya, isu perubahan amalan keagamaan. Melalui kajian literatur, kami mendapati bahawa pengesaran nilai dan etika sosial yang lebih menekankan hak asasi manusia, kesetaraan dan kebebasan individu. Penurunan pengaruh norma-norma tradisional yang berasal dari ajaran agama. Selain itu, penurunan kehadiran simbol-simbol agama dalam ruang awam berpotensi memberikan dampak psikologis terhadap penganut tradisi agama. Seterusnya, pemisahan nilai-nilai agama dari kurikulum pendidikan berpotensi mengurangi pengaruh agama dalam proses pendidikan. Seterusnya, cabaran terhadap ajaran agama dalam undang-undang dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan prinsip sekular mungkin dihadapi dengan penolakan atau penentangan. Akhir sekali, pemisahan antara agama dan politik sebagai bahagian dari sekularisme menciptakan situasi di mana tradisi agama tidak lagi memainkan peran signifikan dalam arena politik. Meskipun cabaran ini dapat menyebabkan penurunan amalan keagamaan harian, sekularisme juga dapat membawa peningkatan dalam nilai pluralisme dan toleransi. Kaitan dengan isu pemisahan agama dan negara boleh dilihat dalam konteks impak sekularisme terhadap kepercayaan dan amalan agama dalam masyarakat moden. Sekularisme sebagai fahaman yang menafikan hal-hal berkaitan kerohanian seringkali dikaitkan dengan usaha untuk memisahkan agama daripada institusi negara. Ini boleh mencetuskan perbincangan tentang sejauh mana agama sepatutnya memainkan peranan dalam pembentukan undang-undang dan dasar negara. Isu ini menjadi penting dalam konteks negara-negara yang mempunyai agama rasmi, di mana sekularisme mungkin mencetuskan ketegangan antara kehendak agama dan prinsip-prinsip sekular dalam pemerintahan. Dalam konteks Malaysia, di mana agama Islam merupakan agama rasmi, impak sekularisme terhadap kepercayaan dan amalan agama juga boleh dikaitkan dengan isu pemisahan agama dan negara. Sekularisme mungkin mencetuskan cabaran terhadap nilai perlembagaan Malaysia yang mengiktiraf agama Islam sebagai agama rasmi serta pembahagian undang-undang antara undang-undang sivil dan undang-undang syariah. Seterusnya, kaitan dengan isu konflik budaya, yang di mana nilai-nilai dan kepercayaan yang berbeza antara masyarakat boleh mencetuskan ketegangan konflik. Dalam konteks negara-negara dengan agama rasmi seperti Malaysia, konflik budaya boleh timbul apabila prinsip-prinsip sekular yang menekankan pemisahan antara agama dan negara bertentangan dengan kehendak agama yang ingin memainkan peranan dalam pembentukan undang-undang dan dasar negara. Konflik budaya juga boleh timbul dalam konteks masyarakat moden yang semakin terdedah kepada fahaman sekularisme dan ideologi baharu yang mencabar nilai-nilai tradisional. Ini boleh mencetuskan ketegangan antara masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai tradisional dan masyarakat yang menerima dan mengamalkan nilai-nilai baharu yang berkaitan dengan sekularisme.
Kaitan dengan kebebasan beragama, sekularisme mula mempersoal kepentingan agama dalam kehidupan seharian dengan masyarakat yang terpengaruh oleh aliran barat yang mementingkan ilmu sains dan menempatkan perkara keagamaan jauh dari kehidupan seharian. Ini berkait rapat dengan isu kebebasan beragama di mana sekularisme boleh memberi kesan terhadap kebebasan individu untuk mempraktikkan agama mereka tanpa sekatan atau campur tangan dari pihak lain. Dalam konteks yang dinyatakan, pengaruh sekularisme yang menyebabkan penolakan terhadap kepentingan agama dalam kehidupan seharian boleh mencetuskan isu kebebasan beragama. Individu mungkin menghadapi cabaran untuk mempraktikkan agama mereka secara terbuka dan bebas tanpa rasa diskriminasi atau tekanan dari pihak lain. Seterusnya, isu kehilangan identiti beragama. Apabila individu menghadapi cabaran untuk mempraktikkan agama mereka secara terbuka dan bebas, tanpa rasa diskriminasi atau tekanan dari pihak lain akibat pengaruh sekularisme, ini boleh menyebabkan kehilangan identiti keagamaan. Dalam konteks ini, isu kehilangan identiti timbul apabila individu merasa terpinggir atau terpaksa menyembunyikan kepercayaan agama mereka kerana tekanan sekularisme dalam masyarakat moden. Hal ini boleh menyebabkan ketidakpastian identiti dan perasaan tidak selesa dalam mempraktikkan kepercayaan agama mereka secara terbuka. Seterusnya, kami akan membentangkan tentang analisa dan perbincangan. Analisa dan perbincangan merangkumi definisi sekularisme, sejarah sekularisme di Barat dan Malaysia, ciri-ciri sekularisme, faktor penyebaran dan perkembangan sekularisme, cara penyebaran sekularisme, isu-isu sekularisme dan kesan sekularisme. Assalamualaikum. Saya Ainur Haizi binti Azman akan membentangkan tentang definisi sekularisme, sejarah sekularisme di Barat dan Malaysia, ciri-ciri sekularisme, faktor penyebaran dan perkembangan sekularisme. Definisi sekularisme. Sekularisme adalah satu idea atau kepercayaan yang menegaskan bahawa agama harus dipisahkan daripada kerajaan atau institusi sosial. Dalam sistem sekular, urusan agama dan negara dipisahkan. Tujuan prinsip ini adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat di mana pertimbangan agama tertentu tidak mempengaruhi atau menentukan kebajikan, keputusan politik dan hukum umum. Seterusnya, sejarah sekularisme di Barat dan Malaysia. Sekularisme bermula di Itali pada abad pertengahan, mencipta perubahan dalam perspektif masyarakat Eropah terhadap prinsip keagamaan. Ramalan oleh tokoh-tokoh menunjukkan pembebasan dari Tuhan dan kepercayaan agama. Cendekiawan Barat meramalkan krisis agama, cuba menyesuaikan agama Kristian dengan sekularisme. Di Malaysia, sistem residen British selepas perjanjian Pangkor 1874 memperkenalkan ideologi sekularisme, memisahkan kuasa sultan atau raja dari urusan agama. Hingga hari ini, elemen sekularisme masih kelihatan dalam pelbagai aspek kehidupan Malaysia. Seterusnya, ciri-ciri sekularisme. Yang pertama, menyokong prinsip-prinsip yang menekankan penjarakan dari aspek keagamaan. Yang kedua, mengajar para penganut hanya fokus pada kehidupan di dunia semata. Yang ketiga, mengadvokasi kebebasan, kebahagiaan dan kebebasan tanpa batas. Faktor penyebaran dan perkembangan sekularisme. Faktor penyebaran mempunyai 3 faktor. Pertama, faktor pendidikan. Kedua, faktor politik dan undang-undang. Dan ketiga, faktor agama dan kepercayaan. Faktor pendidikan.
Sekularisme bermula dari penulisan liberal sekular dan meluas ke ranah umum. Terdapat kekeliruan dalam pendidikan Islam di negara-negara Islam yang mengekalkan cara tradisional, lebih menekankan fardu ain dan amalan ibadat. Pendidikan profesional, akademik, sains, teknologi dan cabang ilmu lain dianggap sekular, tetapi dapat berlandaskan pendidikan Islam. Kajian juga menunjukkan hubungan antara sekularisme, liberalisme, pluralisme dan humanisme dengan pendidikan. Tokoh Islam sekular liberal di Asia seperti Abdul Rahman Wahid dan Nurkalish Majdi memiliki latar belakang pendidikan agama yang tinggi dan pernah memegang peranan penting dalam pemerintahan dan institusi Islam. Seterusnya, faktor politik dan undang-undang. Sekularisme disebarkan melalui faktor politik di Malaysia, terutama terlihat dalam impak negatif kebangkitan Islam yang memecah belah masyarakat. Parti seperti PAS dan UMNO mencerminkan perpecahan antara Melayu Islam dan Melayu sekular. Ancaman terhadap organisasi Islam melibatkan sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Pendekatan Islam liberal dianggap sebagai bahagian dari agenda sekularisme. Pandangan politik seperti sekularisme, demokrasi dan nasionalisme diadaptasi daripada Eropah pada abad ke-18 dengan tujuan mencapai modernisasi dan pemerintahan demokrasi. Sekularisme awalnya dirancang untuk menghentikan campur tangan gereja dalam pemerintahan, tetapi kini dianggap sebagai aliran yang bertentangan dengan semua agama. Di India, sekularisme diartikan sebagai ideologi rasional dan telah membantu menghindari konflik agama. Di Malaysia, sekularisme dianggap sebagai keharusan untuk mengelola kelainan agama bagi memastikan perlakuan adil di antara komuniti agama. Faktor agama dan kepercayaan. Munculnya sekularisme sebagai respon terhadap penekanan agama oleh golongan tertentu. Islam transnasional dan ideologi salafi menjadi upaya untuk menghadapi sekularisme, modernisme dan kapitalisme. Sekularisme menentang hak istimewa agama, memperjuangkan kebebasan beragama dan mengadvokasi pemisahan agama dan negara. Meskipun ada penolakan terhadap eksklusi agama dan ruang publik, pemikiran etis dan agnostik mengalami peningkatan. Sementara beberapa penganut agama mendukung pemisahan agama dan politik. Sekularisme dihadapkan pada isu-isu kompleks terkait dengan radikalisme, kuasa agama dan konsep kelahiran agama. Saya, Siti Hazza binti Nur Hisham, akan menerangkan tentang cara-cara penyebaran sekularisme, isu-isu sekularisme dan kesan sekularisme. Terdapat 5 cara penyebaran sekularisme. Yang pertama, melalui pendidikan. Penyebaran sekularisme melibatkan sejumlah cara yang dapat mempengaruhi masyarakat dan budaya. Salah satu aspek utama adalah melalui sektor pendidikan, di mana sistem pendidikan yang bersifat sekular dapat membentuk landasan yang kuat. Ini merangkumi implementasi kurikulum yang tidak didominasi oleh satu agama tertentu dan penekanan pada pendidikan multicultural yang menghargai keberagaman agama. Yang kedua, melalui media massa dan teknologi. Media massa juga memegang peranan penting dalam penyebaran ideologi sekular. Melalui platform ini, idea sekular dapat disebarkan secara luas, mempromosikan kebebasan berfikir dan menunjukkan informasi tanpa dominasi pandangan agama tertentu. Manfaat internet dan media sosial juga
menjadi cara efektif untuk memudahkan perbincangan dan pertukaran idea terbuka. Seterusnya, dalam cara politik dan hukum. Penyebaran sekularisme melibatkan pembentukan hukum yang bersifat sekular, memisahkan agama dan konvensyen umum dan cara pemerintahan. Selain itu, mendukung parti politik yang menganut pandangan sekular dapat memperkuat implementasi pandangan yang tidak didasarkan pada ajaran agama. Pengaruh budaya. Aspek budaya juga turut berperan di mana seni, sastera dan hiburan juga digunakan sebagai cara untuk mempromosikan nilai sekular dan memanfaatkan kebebasan berfikir. Mendorong perubahan nilai masyarakat menuju inklusif dan keterbukaan terhadap keberagaman agama juga merupakan strategi penting. Dalam konteks hubungan antara agama, dialog dan pemahaman antara umat beragama dapat meredakan ketegangan dan meningkatkan toleransi. Kerjasama antara agama untuk projek sosial dan kemanusiaan tanpa memaksa pandangan agama tertentu juga dapat membangun jambatan antara komuniti. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang isu-isu sekularisme. Secara ringkasnya, sekularisme wujud di Malaysia melalui kedatangan British. Kehadiran sekularisme mula meresap masuk sejak era penjanjian antara British dengan kerajaan tempatan. Pembentukan Malaysia menempati landasan sekularisme kerana negara Malaysia merangka sistem pemerintahan daripada pengalaman pemerintahan British. British mendidik generasi tempatan yang bakal menjadi pemimpin negara dengan panduan pendidikan mereka. Oleh itu, tidak hairan jika dasar sosio-ekonomi politik turut bertukar pada falsafah sekularisme yang berkonsepkan kemodenan. Yang terakhir, kesan-kesan sekularisme. Yang pertama, kesan terhadap individu. Sistem pendidikan barat yang tercemar oleh sekularisme telah membentuk individu yang mengutamakan pencapaian kekayaan material sambil menjauhi dimensi spiritual. Pendidikan agama dipinggirkan dan diabaikan dalam susunan jadual kehidupan pelajar. Seterusnya, kesan sekularisme terhadap masyarakat. Masyarakat moden sekarang semakin menerima nilai sekular dan cenderung menjauhi aspek agama, sains dijadikan panduan hidup mereka. Sekularisme juga melahirkan masyarakat yang mempunyai ideologi politik yang lebih menekankan kebebasan dan kesamarataan. Yang terakhir, kesan terhadap keluhuran beragama di kalangan umat Islam. Pengasingan diri dari nilai-nilai agama telah membawa kepada kekosongan rohani dan jiwa, justeru melahirkan umat yang tidak seimbang. Terdapat kecenderungan untuk mengubah ke undang-undang Islam kepada sistem undang-undang barat, menyebabkan umat Islam kurang menghargai prinsip keadilan dalam undang-undang Islam, malah mengecilkan golongan yang mempraktikkannya. Assalamualaikum, nama saya Nora Akila dan saya akan membuat rumusan dan kesimpulan tentang tajuk yang kami bentangkan. Cabaran sekularisme moden terhadap kehidupan seharian mencerminkan pergantian nilai tradisional dan agama dalam masyarakat. Sekularisme ialah fahaman atau ideologi yang memisahkan perkara agama dengan perkara dunia atau negara. Dalam konteks moden, cabaran ini telah muncul hasil daripada kemajuan sains, teknologi dan pemikiran rasional yang telah mempengaruhi cara pandangan masyarakat dan mengatur kehidupan seharian. Cabaran sekularisme moden mewujudkan anjakan nilai tradisional dalam masyarakat. Pemisahan antara perkara agama dan kehidupan seharian menimbulkan ketidaksesuaian antara nilai agama yang telah lama menjadi asas kehidupan seharian dan norma sekular yang semakin mendominasi masyarakat moden. Hal ini tercermin dalam pelbagai aspek, daripada pendidikan hinggalah konsep kekeluargaan. Dalam pendidikan, cabaran ini mewujudkan dilema antara pendekatan agama dan pendekatan sekular. Pendidikan agama mungkin menghadapi cabaran untuk mengekalkan kaitannya di tengah-tengah trend sekular dalam kurikulum. Ini boleh mewujudkan ketidakseimbangan dalam pemahaman nilai moral dan etika dalam kalangan generasi muda. Dalam konteks keluarga, cabaran sekularisme mempengaruhi konsep keluarga tradisional. Nilai individualisme dan kesaksamaan gender yang diutamakan dalam masyarakat sekular boleh bercanggah dengan nilai kekeluargaan yang berlandaskan ajaran agama. Ini menimbulkan tekanan pada struktur keluarga dan hubungan antara ahli keluarga. Sekularisme kadang-kala dilihat sebagai asas untuk mempromosikan hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama. Walau bagaimanapun,
Ini mungkin juga bercanggah dengan nilai agama tertentu yang mungkin melihat beberapa amalan sebagai tidak sesuai dengan ajaran mereka. Cabaran sekularisme juga boleh mencetuskan konflik identiti terutamanya dalam masyarakat yang sebelum ini kuat mendominasi nilai agama. Individu mungkin menghadapi kesukaran dalam menentukan identiti mereka dalam konteks sekularisme yang semakin berkembang. Pengaruh media dan budaya popular juga memainkan peranan penting dalam mewujudkan persepsi terhadap kehidupan beragama. Media sering menggambarkan gaya hidup sekular sebagai pilihan yang lebih moden dan wajar, sekaligus memberi tekanan kepada individu untuk memilih antara nilai agama dan gaya hidup sekular. Secara kesimpulannya, cabaran sekularisme moden membentuk corak pemikiran dan tingkah laku manusia dalam pelbagai aspek kehidupan seharian. Perubahan dalam nilai tradisional, terutamanya dalam pendidikan dan keluarga, mewujudkan dinamik sosial yang kompleks. Pengasingan nilai agama daripada dasar awam juga memberi kesan kepada norma sosial dan undang-undang. Peralihan nilai tradisional memerlukan masyarakat mencari keseimbangan antara kekayaan warisan budayanya dan tuntutan kemajuan moden. Ini mewujudkan peluang untuk membina masyarakat inklusif yang menghargai kepelbagaian kepercayaan dan amalan agama. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk menghadapi cabaran ini dengan pendekatan yang inklusif dan bertolak ansur. Dialog antara agama, pendidikan yang menggabungkan nilai sekular dan agama dan memupukkan nilai sejagat seperti keadilan dan kesesamaan dapat membantu mewujudkan masyarakat yang mampu mengintegrasikan kepelbagaian kepercayaan dan mengekalkan keharmonian dalam kehidupan seharian. Masyarakat yang inklusif akan dapat mewujudkan ruang kepada setiap individu untuk menghayati nilai-nilai mengikut kepercayaan mereka di samping mengekalkan keharmonian bersama. Walaupun cabaran ini membawa konflik, ia juga membuka peluang untuk dialog dan persefahaman antara kumpulan. Masyarakat yang berpegang teguh kepada nilai toleransi dan menghormati perbezaan dapat mengatasi cabaran sekularisme dengan mewujudkan ruang kepelbagaian dalam kehidupan seharian. Dengan menggabungkan nilai agama dan sekular secara seimbang, masyarakat dapat mencapai keseimbangan yang membawa keadilan, keharmonian dan kemajuan bersama. Sekian daripada kami. Terima kasih.